Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita di video yang baru, tajuk yang baru. Okey, ini adalah video sesi yang kedua, tips penjagaan arnab. Okey, video ni saya buat untuk mereka yang baru nak bela arnab tapi dia tak tahu. Dia tak tahu macam mana nak start, macam mana nak mula. Okey, boleh refer balik pada sesi yang satu. Okey, lepas tu yang ini adalah sesi yang kedua. Okey, sesi yang kedua ni saya nak beritahu seberingkas, iaitu 5 cara selepas daripada sesi yang pertama tadi. Okey, cara-cara yang saya nak bagi ni anda boleh ambil sedikit sebanyak, boleh membantu korang dalam nak memilih arnab sebagai haiwan kesayangan. Okey, saya saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada yang dah subscribe channel saya. Okey, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana support kita, channel kita. Saya harap channel ni boleh bantu korang lah, boleh bantu korang untuk dapatkan ilmu asas. Ilmu asas. Saya dah tak boleh arnab, tapi saya cuma boleh ajar dari segi teori je lah. Okey, tip yang seterusnya untuk sesi yang kedua, iaitu kita ada 5. Yang pertama iaitu kawasan reban, yang kedua adalah suhu reban, yang ketiga adalah situasi reban, yang keempat adalah bekas makanan, yang kelima dan bekas minuman. Okey. Macam sesi yang sebelum ni saya dah guide korang macam mana daripada start nak beli arnab, nak pilih arnab, semua macam mana, pilihan sangkar macam mana. Okey, macam hari ni kita nak teruk ini, macam sesi yang kedua ni seolah-olah macam korang dah bawa arnab balik. Okey, ataupun sebelum korang plan nak bawa arnab balik, korang kena ada benda ni. Okey, 5. Okey, asas. Benda ni asas saja. Saya beritahu pun secara ringkas. Okey, yang pertama, bila kita nak pilih untuk bela arnab, okey, kita kena tahu kawasan reban yang kita nak bagi pada arnab tu adalah kena pastikan kawasan dia adalah kawasan yang redup, yang tak panas, yang tak kena hujan, tak kena panas, tak kena cahaya matahari. Okey, tak bising, tak menjadikan senang dia dikena provok dengan binatang lain ke, ataupun dengan adik-adik kita ke, dengan anak-anak kita ke, ataupun dengan jiran sebelah ke, ataupun dengan haiwan yang lain. Okey, so kawasan reban memainkan salah satu faktor yang penting untuk kita kena ambil tahu, korang kena ambil tahu. So yang tadi korang kena ingat, pastikan reban bukannya reban dia tak kena matahari, tak kena hujan, tak kena cahaya matahari, tak kena serpihan air hujan. Okay, lepas tu tak boleh diganggu oleh haiwan lain. Lepas tu tak boleh diganggu dan diprovok oleh manusia. Okey, lepas tu bukan dekat kawasan kenderaan lalu lalang yang bising. Okey, itu yang pertama. Okey, selepas tu korang kena tahu juga suhu reban. Okey, suhu reban, pastikan suhu bilik, jangan kasih suhu reban tu bahang, panas ke apa dia. Sebab apa? Sebab arnab ni haiwan berbulu. Okey, haiwan berbulu. Bulu dia tak macam bulu binatang lain. Okey, dia tak sama macam bulu kucing. Okey, dia tak sama macam bulu tikus, dia tak sama macam bulu jenipik. Arnab ni adalah bulu kapas. Bulu kapas ni adalah bulu yang serap bahang, serap haba, serap air, dapur semua dia senang. Jadi pengawalan suhu adalah sangat penting. Okey, reban yang pengawalan suhu reban ataupun sangkar yang baik adalah banyak daripada kayu ataupun plywood. Okey, macam contoh atap plywood, dinding plywood, yang lain nak besi, nak jaring, okey. Tapi kalau kiri kanan depan belakang semua jaring, tapi tempat tu, kawasan tu senang kena angin bahang, senang kena hujan, dia tak berapa sesuai. Boleh tapi macam jadikan dia kurang selesa lah. Tapi kalau macam keliling sangkar tu dia macam jaring pun tak ada masalah, asalkan tempat dia tu sejuk. Tapi nak lebih turunkan suhu reban adalah kena pakai banyak kayu ataupun plywood, dinding plywood, atap plywood. Okey, lagi satu situasi reban. Yang seterusnya adalah situasi reban. Okey, situasi reban ni maksudnya dia kena
reban ataupun sangkar arnab ni dia kena yang pertama sekali dia kena pastikan sentiasa kering. Okey, dia kena sentiasa kering untuk mengelakkan daripada dia mudah kena kurap, lepas tu dia mudah kena penyakit, penyakit-penyakit yang lain dari yang bawaan air ni lah. Maksudnya contoh fungus, lepas tu bakteria. Okey, itu antara situasi reban yang korang kena ambil tahu. Okey. Lepas tu apa lagi dalam situasi reban? Situasi reban boleh dikatakan macam kena titik beratkan keselamatan sangkar atau reban. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang binatang lain tak boleh datang. Okey, kadang binatang lain tak boleh datang. Macam contoh anjing tak boleh datang, tak boleh nak provoke dia. Okey, lepas tu pastikan situasi reban tu kukuh. Lepas tu ular tak boleh masuk. Okey, lepas tu tikus kecil pun, tikus cencorot pun tak boleh nak masuk. Pasal apa? Tikus ni dia akan makan anak dia kalau ada. Okey. Lepas tu pastikan okey, dalam tajuk situasi reban ni pun dan situasi tajuk dalam klausa situasi reban ni pun kena pastikan satu sel sangkar tu untuk seekor. Itu lebih bagus daripada satu sel ada 2 ekor, 3 ekor ataupun 4 ekor. Sebab apa? Sebab bila satu sel tu seekor, dia punya tahap kebersihan diri dia tu lebih tinggi. Dia punya nak kena penyakit berjangkit pun rendah risiko dia. Okey. Ni saya cakap, ni saya beritahu dari segi basic lah. Nanti lama-lama insya-Allah korang akan pandai. Kadang-kadang arnab tu juga akan bagi kita pengalaman. Okey, yang seterusnya adalah bila dah siap benda semua, reban tadi semua dah okey, dah tak ada masalah benda apa semua. Okey, nak cuci pun senang. Kawasan situasi reban tu kita nak kendalikan najis dia pun senang. Macam contoh reban tu letak atas dia punya bawah dia tu longkang, senang kita tembak air je kan. Kita tembak air nak bersihkan najis dia tanpa kenakan pada dia. Okey, kita dah senang, dia punya maintenance dia senang apa semua. Okey, yang seterusnya kita tengok kita kena titik beratkan iaitu bekas makanan. Okey, ramai orang yang pakai bekas makanan, kadang-kadang dia letak pinggan lepeh, pinggan manusia makan tu. Okey, pinggan manusia makan tu dia bagi arnab, letak makanan arnab, tak sesuai. Okey, bekas makanan yang terbaik saya rasa dalam pengalaman saya adalah bekas makanan yang diperbuat daripada tanah liat. Okey, dia berat, lepas tu arnab susah nak terbalik kan. Benda tu pun susah nak terbalik. Okey, lepas tu arnab ni dia suka pijak bekas makanan dia bila time dia makan. So tu adalah salah satu ciri-ciri keselamatan. Okey, lepas tu bekas makanan apa lagi yang terbaik yang boleh gantung dekat sangkar. Okey, pasal apa? Ada jenis arnab ni dia suka makan sambil berdiri. Ada arnab dia suka makan, dia tak ada masalah makan waktu dia macam normal. Okey, lepas tu ada arnab ni dia suka bekas makanan dia waktu dia nak tidur tu, dia suka tolak-tolak, kadang sampai terbalik bekas makanan dia tu. Sebab tu kena cari bekas makanan yang sesuai. Macam saya cakap tadi, diperbuat daripada tanah liat. Okey, diperbuat daripada tanah liat pun itu yang terbaik. Yang sangkut atas reban, yang sangkut dekat jaring sangkar dia tu pun terbaik, boleh jimat space. Macam contoh space sepetak tu, kalau kita letak satu bekas makanan tu kan dia dah ganggu space kan. Okey, dia dah ganggu space. Bila kita cari yang sangkut punya space bawah tu, dia dah free. Okey, dia dah jadi lapang. So itu antara ciri-ciri bekas makanan yang korang kena ada. Jangan letak macam bekas makanan terlampau besar, tak perlu. Okey, bekas makanan arnab tak perlu besar-besar. Okey, cukup sekadar macam besar ni saja. Kecil tak payah besar-besar. Okey, dalam besar ni maksudnya bila dalam bekas mangkuk bulat tu, okey, bila arnab dia masuk dalam, dia masa nak makan tu, pastikan dia punya hidung dia ni, okey, pastikan di hidung dia ni tak kena dekat dinding bekas makanan tu. Pasal apa? Bila dia kena dinding bekas makanan tu, dia hari-hari dia gitu, nanti dia punya bulu sini hilang. Kalau orang tak faham, dia akan cakap, oh arnab saya kena kurap. Tu korang nak kena hati-hati. Kadang-kadang bekas makanan boleh menjadikan bulu arnab dekat hidung hilang, bukannya pasal kurap. Okey, lagi satu pasal bab bulu tu nanti saya akan ceritakan pada tajuk lain. Ini kita fokus pada basic untuk korang siapa yang nak belajar belarnab. Okey. Yang seterusnya dan yang terakhir adalah bekas minuman.
Okey, bekas minuman yang terbaik apa? Bekas minuman yang terbaik Arnab adalah gunakan botol. Okey. Yang pakai nipple ke apa benda itu semua breeder. Itu kepentingan untuk breeder. Kalau macam contoh kita bela suka-suka ni tak perlu pakai nipple. Okey, tak perlu pakai nipple. Itu boleh menyemakkan keadaan, boleh menyemakkan kawasan rumah ke apa, nampak macam yalah, bila kita pakai nipple ni, kita akan tinggalkan nanap kita ni dalam masa yang lama. Kalau macam contoh kita pakai botol, okey, hari-hari kita kena refill, maksudnya hari-hari kita akan datang pada dia. Dia akan datang pada dia, maknanya kita banyak masa dengan dia lah. Okey, bekas minuman yang terbaik adalah pakai botol. Botol cari bekas, korang pergi pet shop. Saya nak tunjuk contoh tak ada. Okey, korang pergi pet shop, korang cari bekas botol tu, bekas dia punya tu, nipple tu yang boleh pakai botol air mineral. Botol mineral yang paling terbaik sekali adalah daripada botol Orange Tropicana. Pasal apa dia keras. Kalau botol mineral biasa dia lembik. Jadi kalau korang pakai tu, korang masukkan dekat nipple dia tu, kan, dekat nipple dia tu, bila air makin lama turun, botol tu dia kemik. Tapi kalau pakai botol Tropicana tu dia tak kemik. Okey, senang cakap, tak silap saya brand dia Living World. Living World tu cari dia punya tu boleh masuk untuk botol mineral water. Saiz botol mineral water 1.5 liter tu. Okey. Jangan pakai bekas air yang jenis mangkuk letak bawah, jangan. Tak bagus. Okey. Arnab kadang-kadang dia terpijak, kaki dia termasuk dalam, kadang-kadang kaki dia berjalan dalam sangkar, kaki di belakang dia termasuk benda semua, kadang tahi dia termasuk, air kencing dia terkena, lepas tu dia minum balik air tu. Jangan. Tu semua kotor. Okey, lagi satu, bila dia selalu terkena air, dia tercelup air dalam bekas makanan dia tu, kaki dia tu senang kena kurap. Saya yakin benda ni tak ramai yang tahu orang. Tapi benda ni saya dah banyak saya perhatikan waktu pengalaman saya bela Arnab dulu. Okey. So lagi apa? Bekas makanan. Bekas air. Air pastikan pakai air tapis lah. Itu yang terbaik lah. Pasal apa? Bila kita pakai air pipe, kalau korang pakai vitamin ke benda apa ke apa kan, pakai vitamin ke, ada suplemen ke yang campur dalam air, kalau pakai air pipe, benda tu akan mansur, dia akan rosakkan. Walaupun yang terbaik sekali pakai air tapis lah. Pakai air tapis. Nanti korang nak pakai EM ke, nak pakai multivitamin ke yang campur dalam air, pakai air tapis tu lagi bagus, dia lebih mujarab. Macam suplemen ni dia perlukan air tapis. Kalau air pipe dia ada klorin, dia akan rosakkan mineral tu. So cukup hari ni 5 cara untuk 5 cara tip penjagaan. Yang seterusnya untuk sesi yang kedua. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga. Nanti saya akan buat video untuk esok. InsyaAllah apa yang kita boleh guide korang, saya guide korang yang mana basic, supaya korang ada, orang cakap tu, korang nak bela ada tunjuk ajar daripada somebody ataupun someone yang boleh berkongsi ilmu benda macam ni. Korang agak beruntung sebab benda-benda ni semua ada zaman sekarang. Zaman saya dulu tak ada. Sebab tu saya buat macam ni. Okey, berjumpa lagi kita pada sesi yang ketiga nanti. Okey, jangan lupa subscribe, share dan juga like video saya ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.